السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد وليا مرشدا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلما ذكرك ذاكرون وغفلك الغافلون. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Dan Sulaiman memeriksa burung-burung. Antara keistimewaan pada Rasulullah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, dia boleh menguasai jin, burung-burung, binatang dia kuasai. Jadi وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Dia memeriksa burung-burung. Tiba-tiba dia kata dia tak nampak burung hudhud. Apa tu burung hudhud? Burung ni kecil saja, macam burung belatu. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Mengapa aku tidak nampak burung hudhud? Kita tengok. Am kana min al-ghaibin. Dia tengok dia kata bal kana min al-ghaibin, tapi memang dia tidak. Memang hudhud tak hadir. Dia escape. Dia tak tahan perintah. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Sebab dia escape, dia telah tak tahan perintah, sebab dia tertelah Nabi Sulaiman. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. Aku akan azab dia, demi sesungguhnya aku akan azab dia dengan azab yang sangat keras burung hudhud ni. Sebab dia diperlukan untuk cari air. Sebab dia terbang kan. Setelah Nabi Sulaiman berjalan, terputus air. Jadi burung hudhud ni akan terbang pergi cari tempat air. Dia pergi cari tempat air, sini ada air. Nanti jin pun datang korek keluar air. Mana dia? لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا. Nescaya aku akan mengazab dia dengan azab yang sangat pedih, sangat keras. Maksudnya kata azab dia macam mana? Dicabut bulu. Burung hudhud dicabut bulu, terbang tak bagi tahu. Aula adbahanna, atau aku sembelih saja. Nabi Sulaiman hukuman kepada burung. أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Ataupun dia boleh bawa kepada aku sultan mubin, alasan yang cukup jelas. Jangan saja-saja skip. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Dan dia tunggu tak lama, sekejap saja. Datanglah burung hudhud. فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. فَقَالَ أَحَطتُ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. Dia berkata, aku telah dapat satu ilmu, wahai Sulaiman. مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. Ilmu ini kau tak ada. Allah belum bagi kepada kau. Biarpun seorang Nabi, sebab Nabi sendiri pun dia tidak mengetahui perkara yang gaib, melainkan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu guru-guru kata, ahattu bima lam tuhit bih. Aku diberi ilmu yang tidak ada pada kau. Wajituka bi sab'in bi naba'in yaqin. Wajituka min sab'in.
Aku sebenarnya aku datang dari sebuah negeri bernama negeri Sabah. Sabah di Yaman. Binaba'in yaqin, dengan membawa satu berita yang sangat besar, sangat penting untuk kau. Dia itu terus dijawab itu. Ini alasannya. Sebab Nabi Sulaiman ini Nabi, pemerintah. Dia tak sembarang-sembarang hukum. Mengapa kau sikit? Tanya dulu. Dia bawa alasan. Biarpun seekor buruk, tetap Nabi Sulaiman berlaku adil. Apa alasan kau? Dia bagi ini. Nanti ayat ini qala sananzur asadaqta am kunta minal kadhibin. Lepas tu ayat dia datang, kami nak lihat engkau benar atau engkau berdusta. Apa lagi dia cerita? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arshun 'azim. Aku mendapati kerajaan Sabah ini diperintah oleh seorang perempuan. Sebuah kerajaan yang besar. Wa utiyat min kulli syai', dikurniakan kerajaan ini segala sesuatu. Tenteranya, rakyatnya, makmur negerinya, hebat kerajaan ini. Tetapi diperintah oleh seorang perempuan. Sebab jarang perempuan jadi pemerintah. Rasulullah sebut, ma afla qaumuk wallau umuruhum imra'atan. Tidak akan berjaya sesuatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahan mereka kepada seorang perempuan. Sebab itu mazhab Syafi'i, perempuan tidak boleh menjadi khalifah. Sebab macam mana baca khutbah, macam mana jadi imam. Jadi pernah datang seorang lelaki pada Sabah negeri Yaman kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu Muawiyah menjadi khalifah, dia datang. Apa Muawiyah kata? Ma ajhala qaum hina mallaku umuruhum imra'atan. Bodoh betul kaum ini. Orang Yaman bodoh betul. Hina mallaku alaihim imra'atan. Apabila mereka menjadikan seorang perempuan pemerintah, tak ada lelaki kah? Mana lelaki dia? Bodoh betul kaum ini. Muawiyah berkata pada lelaki tadi. Seorang lelaki daripada Sabah, Yaman. Apa dia jawab? Wa qaumuka ajhalu min qaumi. Kaum kau itu, kaum Quraisy, lebih bodoh daripada kaum aku. Sebab apa? Apa Allah sebut, kaum sebut? Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw itina bi'adabin alim. Allah ceritakan waktu diperintah oleh seorang perempuan. Perempuan ini akhirnya beriman. Tapi kaum Quraisy, apa dia doa kepada Allah? Allahumma in kana hadha huwal haqq. Ya Allah, sekiranya apa yang Muhammad ini bawa benar daripada Engkau, ya Allah, benar daripada Engkau, fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Engkau turunlah hujan batu pada kami untuk azab kami. Ataupun engkau datangkan dengan azab yang sangat pedih. Bodoh betul kaum doa begitu. Kalau betul, Allahumma in kana hadha wal haqq min 'indik fahdina ilaihi. Ya Allah, kalau betullah Muhammad, apa yang Muhammad bawa ini benar, berilah kami petunjuk kepadanya. Jadi dia kata, kaum ini sebodoh lagi daripada kaum kami. Jadi terdiam Muawiyah itu. Okey. Jadi kita sambung, apa dia sebut? Dia mempunyai walaha arshun azim, singgasana yang sangat besar, sebab kerajaan besar. Tapi guru kata, wajadtuha wa qaumuha yasjudu lisyamsi min dunillah. Aku mendapati yang herannya mereka ni, biarpun kerajaan mereka besar, makmur negeri mereka semua, wajadtuha wa qaumuha yasjudu lisyamsi min dunillah. Mereka menyembah matahari macam orang itu. Nampak bijak kerja raja tapi bodoh. Wajadtuha wa qaumaha yasjudu lisyamsi min dunillah wa zayyana asy-syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil. Dan syaitan memperhiaskan amalan mereka.
Syaitan bagi nampak amalan mereka baik, apa mereka lakukan baik. Fasaddahum 'anis sabil, maka syaitan menghalang mereka daripada mendapat petunjuk, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi syaitan, ingat syaitan, inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Syaitan dia akan berjalan pada anak Adam dengan mengikut perjalanan darah. Dan sebuah hadis lain, idza istayqala ahadukum min nawmi falyatub salasa fa inna syaitan yabitu fi a'la khayshumi. Kalau kamu bangun pagi, kita wudu, masuklah air ke dalam hidung, tarik begini atas. Fa inna syaitan yabitu fi khayshumi, karena syaitan dia bermalam di situ. Macam mana Allah beritahu benar baik? Rasulullah sebut sebab kita bangun pagi, masuk air ke hidung, hilang tutup. Okey. Sunnah dia kita masukkan air ke hidung. Pagi naik bukan begitu masuk, tarik atas. Nah, yubalik, kita mubalagh, naik tarik bagi sampai rasa pening-pening sikit, baru kita buat. Okey. Jadi syaitan dia memperindahkan amalan. Berapa ramai manusia disesatkan tapi dia merasakan dia betul. Berapa ramai manusia sebenarnya dia syirik tapi dia rasa dia beriman. Wa inna asy-syayatina yuhawna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Sesungguhnya syaitan ini akan membisikkan kepada awliya, kepada orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai pendamping, mengikut kehendak syaitan. Syaitan akan membisikkan untuk berdebat dengan kamu, liyujadilukum wa in ata'tumuhum, kalau kamu taat dengan hujah mereka, kamu akan jadi musyrik. Syaitan wahyukan, bisikkan kepada musyrikin Mekah. Binatang yang kita sembelih, yang kita bunuh, boleh dimakan. Binatang yang Allah bunuh, mengapa tak boleh dimakan? Apa maksudnya? Rasulullah, antara ayat yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah mengharamkan kita daripada memakan bangkai. Allah mengharamkan kita daripada memakan bangkai. Jadi mereka kata, yang kita sembelih itu kita sendiri yang bunuh. Yang bangkai yang mati sendiri itu Allah sendiri yang bunuh. Mengapa haram? Ini Allah bunuh, yang sembelih kita bunuh. Tiba-tiba syaitan bagi ilham. Ayat ini turun, wa inna syayatina yuhuna ila awliyaihim. Dan syaitan membisikkan kepada awliyaihim, pengikutnya, untuk berdebat. Kalau kamu taat kepada mereka, kamu akan menjadi musyrik. Kamu akan jadi kafir macam mereka. Apa salahnya? Nak buat rumah, ambil botol letak air, ikat di tiang rumah, bagi sejuk rumah, air kita sejuk. Air itu kan sejuk. Jadi apa salah ambil botol? Kenapa tak sejuk, tak siram rumah satu kali? Ini. Iyalah, kalau dah satu nyawa jalan, satu nyawa ayam dia nanti jalan ikut. Nak turun mayat, kena sembelih ayam semua. Sebab apa? Satu nyawa jalan, tebus satu nyawa lagi, supaya yang lain tak ikut. Dari mana ambil ajaran? Dari mana? Wa zayyana asy-syaitanu a'malahum, maka syaitan memperindahkan amalan mereka. Ya saya betul. Kamu boleh baca apa? Sampai begini, fasaddahum 'anis sabil. Maka fasaddahum 'anis sabil, syaitan akan menghalang mereka dari berangkat hidup. Sebab itu kita tengok kadang-kadang kan, mengapa orang sembahyang tidak, puasa tidak, tapi masuk bulan Syaban dia beritahu untuk beri arwah. Kenapa? Bulan ini bulan arwah. Kenapa? Arwah tak ada lagi bulan ini. Sembahyang tidak, puasa tidak,
Kau tak boleh buat bulan ni bulan Allah. Itu Allah ni kita ni. Kenapa kita macam itu? Seolah itu kewajiban. Walail syaitan amahum akhir kuasa. Kawan, ini memang gangster itulah. Bekas kedua di sini. Bekas kena tengok. Gangster itu. Sembahyang pula puasa. Masuk penjara baru sampai. Saya pernah tengok. Kau tu yang membunuh orang, bergambar je kepala gangster, bertembak. Kau tak takut mati ya? Dia kata, aku kan nak kena fikir juga filmnya. Bukan, aku tak fikir. Jadi dia kata, pernah satu ketika, kawan dia, abang dia ditembak sudah depan dia, hancur kepala. Jadi orang tengah tembak dia bilang macam dia terkenal sudah dua, itu bekas dia bilang. Jadi, kau sembahyang tak? Pasal waktu tu kau ingat kan mati? Memang, aku fikir waktu tu bilangnya. Waktu aku fikir macam mana? Wish, no. Nak mati sudah abang. Jadi, waktu aku fikir, yalah memang aku tak sembahyang, puasa apa tak? Tapi pernah aku tolong orang. Allah tu maha pengampun juga, aku tak apa tu. Jadi sampai peringkat itu pun syaitan boleh apa? Wazal syaitan a'malahu. Nasib baik kau tak mati waktu tu. Kalau kau mati, yalah aku fikir alhamdulillah juga aku tak mati waktu tu. Dia kata aku fikir begitu, biarpun aku tak sembahyang, tapi aku fikir memang fikir nak mati bilangnya. Aku fikir juga mati nanti kita hisab dengan Allah. Tapi dalam kepala aku fikir apa? Allah ni maha pengampun. Memang aku tak sembahyang, memang aku tak puasa, memang aku perempuan kaki minum. Tapi aku fikir, aku ni kan kadang-kadang orang susah, aku cepat kesian dia kata. Jadi aku suka bantu orang, jadi aku fikir benda tu saja. Allah tengok aku kesian kat orang, takkan Allah tak kesian kat aku. Jadi dia fikir mudah. Benda yang susah dia fikir mudah. Tapi alhamdulillah lah. Lepas tu Allah tunjuk dia hisab lah. Jadi, itu saya tengok sini. Saya fikir balik. Syaitan dia akan berdaya manusia mereka. Sedangkan bainana wa bainal kufri tarkus salat. Wa man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Antara kami yang memisahkan antara kami dengan kekufuran meninggalkan salat. Wa man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan salat secara sengaja, dia telah jadi kafir secara nyata. Ramai ulama berpegang dengan hadis ini, termasuk Imam Ahmad rahimahullah, Ishaq bin Rahawai, Abdullah bin Mubarak. Mereka kata, siapa meninggalkan salat, dia kafir. Subuh dia tak sembahyang, dia pergi kerja, dia langgar lori, haram kita mandikan dia, sembahyangkan dia dan kemudikan dia di kuburan Islam. Ini pendapat Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan juga Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Semua ulama tersebut. Sebab dia kata hadisnya cukup jelas. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, dia telah menjadi kafir secara nyata. Apalagi jelas Rasulullah sebut. Dia tak ada tawil-tawil, tak ada tafsir-tafsir lain. Tapi Imam Syafi'i kata meninggalkan solat dan dia mengingkari kefarduan solat. Buat apa solat? Apa boleh jadi kafir? Tak solat, tak berusaha aku solat di belakang sudah kamu bukan apa? Itu boleh jadi kafir. Sengaja menolak wajib solat. Itulah kita fikir. Kalaulah kita sini semua mazhab Hambali, tak akan timbul masalah kubur penuh. Masjid raya nak tanam kena tempah dulu. Kena cari tempat bagus-bagus. Sebab apa? Sunyilah, lenganglah masjid daripada orang yang benar-benar dikubumikan di kuburan Islam. Taklah susah-susah begini kan? Tak sampai subuh, datang kerja di lagak lori. Nah, mana? Buang lalu. Sebab mereka dikelak bukan boleh tanam kuburan Kristian. Kuburan kafir tak boleh. Sebab mereka ditanam di kuburan wa yutmas asabuh. Kesan mereka pun tak ada. Orang murtad ini dalam mazhab fiqh Syafi'i bukan saja tak boleh dikuburi kuburan Islam dan juga tak boleh dikuburi kuburan Kristian. Bukan orang non-Muslim, tak boleh. Sebab mereka pernah mengaku Islam. Jadi di mana? Wa yudfan fi makanin la yu'raf. Dikebumikan satu tempat orang tak tahu. Kalau di Sudan,
orang murtad, selepas dihukum pancung, dibawa jenazah, dibuang tengah laut. Nah ini di Sudan, di penaman waktu mereka pernah laksanakan Islam. Lepas dipancung, dibawa mayat dengan heli, dibuang tengah laut. Jadi inilah syaitan. Wadhalu syaitanu a'maluhu. Syaitan memperindahkan amal mereka. Benda syirik dilakukan, tapi syaitan agak baik. Lawan macam mana? Tak, macam saya sebut tadi lah. Kan air itu sejuk, jadi ikat air dulu, sedangkan benda subhanallah. Kita benar jelas lah, benda ni. Kalau benda untuk apa? Mana ada benda pahaman yang kalau bertentangan dengan Islam ada di sini. Okey, begitu juga syaitan. Okey, ya'ti ahadukum syaitan fi salati fayaqulu qad ahdatsta. Syaitan ini bahkan dalam solat kita sendiri, bukan orang jahil saja, orang yang beribadat pun dia datang. Dia memperindahkan amalan. Ya'ti ahadukum syaitan fi salati. Syaitan akan datang kepada salah seorang kamu dalam solatnya. Fayaqulu qad ahdatsta. Dia akan berkata, kau batal surah wudu kau ini. Riwayat lain, ya'ti syaitan fayaqfu fi maq'adatihi fayukhayyalu annahu qad ahdatha wa lam yuhdith. Fa idza wajada dhalik fala yansarif hatta yasma sawtan aw rihan. Syaitan dia akan datang kepada sembahyang seorang kamu. Dia pergi tiup di punggung kamu. Dia pergi tiup. Dan dia bagi fayukhayyalu ilaihi, dan dia bagi kita khayal dia telah berhadap. Jadi kita macam keluar apa aku tadi, punggung tadi ni macam bunyi macam nampak tu? Dia rasa macam apa? Waktu ceramah bangun daripada apa? Nak bangun punggung terbuka sikit kan? Itu sudah apa aku tadi? Jadi syaitan dia bagi khayal begitu. Ini wazai syaitan memperhiasi amalan ibadat. Batal tak batal? Batal. Dia baik itu je. Hilang khusyuk sembahyang. Jadi Rasulullah sebut mudah untuk potong untuk kita. Fa idza wajada ahlukum dzalik, apabila seorang kamu mendapati perkara itu, fala yansarif, jangan dia peduli. Jangan dia keluar daripada sembahyang dia. Tiba-tiba terkentut. Tiba keluar sembahyang apa? Rasulullah terkentut pada tadi. Rasulullah tak bagi dia. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u Rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul, dan janganlah kamu membatalkan amalan kamu. Kita masukkan Allahu Akbar, kita telah melakukan amalan. Kita masuk subuh, Allahu Akbar. Sekarang kita di hadapan fi hadratil ilahiyah, di hadrat Allah. La tubtilu a'malakum, jangan kamu membatalkan amalan kamu. Ini Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Haram untuk berdosa. Sebab apa? Sengaja membatalkan amalan fardu tanpa sebab. Bukan masjid terbakar, kalau kamu dari cabut keluar. Kalau amalan sunat, hukumnya makruh. Okey, haram. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang ayat la tubtilu a'malakum, jangan kamu membatalkan amalan kamu. Begitu juga luas-luas. Tiba-tiba keluar. Biarlah batalkan sembahyang. Haram hukumnya kalau sembahyang fardu. Sebab apa? Fa idza wajada dzalik, apabila kamu mendapati begitu, fala yansarif, jangan kamu keluar sembahyang kamu. Hatta yasma sauta, sehingga dia mendengar bunyi. Boleh. Au yajri riha, ataupun dia cium bau. Memang sah betul, yakin betul baru boleh. Jadi inilah kita. Sebab tu kita Allah diajar. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin. Katakanlah, aku berlindung ya Tuhan dengan aku berlindung ya Tuhan daripada hamadati syayatin, bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzu bika an yahdhur, dan aku berlindung daripada kehadiran mereka. Jadi untuk cakap itu boleh subuh kita. Jadi untuk soal jawab, satu saya beritahu ya,
Contohnya kita datang masjid ya. Ini habis sudah ya, sudah. Okey. Kita datang masjid. Tadi kita memang mesti bersyukur masjid lain. Ataupun macam tadi saya turun, habis wudu balik sebab apa? Nak buang air, habis wudu balik. Orang sudah sembahyang subuh. Jadi selepas subuh, dia adalah antara waktu yang diharamkan solat. Okey, salat sa'atin nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli fiha wa naqul fihinna wa naqul fihinna mutar. Okey. Antara Rasulullah larang waktu ni. Waktu selepas kita solat subuh sampai matahari tinggi. Waktu matahari terbit. Jadi waktu ini selepas solat subuh diharamkan kita solat sunat. Jadi adakah boleh kita masuk solat satu masjid? Boleh tak boleh? Hukumnya boleh. Sebab apa? Sebab tahiyat masjid dia adalah solat yang bersebab. Solat tahiyat masjid adalah solat yang bersebab dan sebabnya sangat kuat. Pada Sulaik Al-Ghaftani radhiyallahu anhu masuk ke masjid, Rasulullah sedang buat khutbah. Sedangkan khutbah itu sangat-sangat dituntut. Tak boleh kita berzikir, tak boleh kita baca Quran, tak boleh apa, supaya dengar khutbah. Jadi Sulaik Al-Ghaftani dia masuk, dia duduk. Rasulullah sebut, "Qum fasalli rak'atain." Kau bangun, ramad masjid, solat 2 rakaat. Jadi sebahagian imam, contohnya Imam Ahmad juga, dia mengatakan solat di masjid adalah wajib. Jadi kita bukan tak sampai wajib, tapi sunat yang sangat dituntut. Jadi kita macam mana pun tetap kita sebelum kita duduk ada baca ilmu ke apakah masuk masjid itu adalah salam kita kepada masjid. Solat 2 rakaat. Okey. Yang kedua, soalan minggu lepas. Dia sempat tanya, dia kata apa? Habis masa sudah kita ada soalan. Kalau tak silap saya. Kalau tak lupa ya, nanti kalau ada yang hadir ni ingat balik ya. Kalau saya silap sebut soalan. Dia kata minggu lepas saya sebut Rasulullah ini adalah penutup segala nabi. Okey. Jadi kan dia kata apa yang ditutup itu? Adakah nabi ataupun ajaran dia? Kalau tutup ajaran dia, mengapa ada Taurat orang baca, Injil ada orang baca? Begitu kan, Mak? Siapa yang tanya hari itu dulu? Begitu maksudnya. Kalau dia tak begitu, dia kata apa yang dimaksudkan Rasulullah ini penutup segala nabi? Adakah dia penutup nabi ataupun syariat dia penutup segala syariat? Dia kata kalau penutup segala syariat, mengapa Taurat ada dibaca, Injil ada dibaca? Gitu kan? Maksud gitu kan? Okey. Ya, gitu. Boleh faham soalan dia? Kalau pada penutup, mengapa sekarang masih ada Injil dibaca, Taurat dibaca? Okey, ini kita pegang ya. Masalah ini, kefahaman ni Pak. Silap, sebab tu saya kata Al-Quran ini mustahil untuk diterjemahkan. Mustahil sama sekali. Sebab apa? Allah sebut Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapa kepada salah seorang daripada lelaki kamu. Sebab Rasulullah mereka dakwah Zaid bin Muhammad, anak angkat, maksudnya anak angkat. Tidak dia bapa angkat kepada seorang, dia tidak bapa kepada seorang lelaki kamu. Sebab anak dia yang lelaki semuanya wafat waktu kecil. Ibrahim, Qasim, Abdullah semuanya wafat waktu kecil. Ini Rasulullah ada kelebihannya. Sebab masyarakat Arab jahiliyah membenci anak perempuan. Allah muliakan anak perempuan dengan menjadikan semua putri-putri Rasulullah yang semua besar berdengannya. Yang lelaki Allah wafat waktu kecil. Sebab orang Arab jahiliyah benci anak perempuan. Jadi Allah muliakan Rasulullah, anak lelaki dia semua meninggal waktu kecil. Okey. Walakin Rasulullah, tapi dia
Rasulullah wa khataman nabiyyin. Okey, sini perkataan khatam. Sekarang kita nak terjemah apa? Ulama kita nak cari apa nak perkataan khatam. Dia terjemah penutup. Tengok orang bayang penutup, ini penutup. Nah, tak nampak air dalam ni. Bukan maksud begitu. Maksudnya khatam. Khatam itu makna cincin. Khatam itu makna cincin. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi dia adalah cincin nabi-nabi. Apa maksudnya? Ini kita bahasa Arab, dia diturunkan dalam keadaan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Memang orang Arab dengar dia faham. Makna khatam cincin. Mengapa gunakan cincin? Sebab orang dulu dia tulis surat Bismillahirrahmanirrahim daripada fulan ini. Akhir sekali apa? Di cincin dia cop dengan jin. Makna tamat sudah perkataan aku. Dulu letak cincin tamat. Habis sudah. Jadi kita terjemahkan sebagai penutup. Itu masalahnya. Jadi maksudnya riwayat yang dibaca ada berbaham. Jelas tadi. Makna dia dicop. Makna kehadiran dia itu penghabis risalah. Tak ada surat risalah lepas ni. Makna kita tulis surat. Kita sekarang bukan cop, kita sign kan. Ada juga cop. Dia cop tak kuat, dia sign juga. Tapi dulu cukup pak cop. Tak ada surat. Perkataan selepas cop tadi. Jelas kan? Makna tidak ada surat risalah selepasnya. Okey. Yang kedua, ada juga yang baca. Ini qiraat kita baca. Qiraat lain. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatimin nabiyyin. Kita baca khatam. Riwayat lain baca wa khatimin nabiyyin. Khatimut baris bawah. Itu maksudnya akhir. Yang datang akhir. Pembukaan khatimah. Last. Itu maksudnya. Maksudnya dia last. Bukan maksudnya. Okey, tengok orang Islam faham tu. Dia bukan penutup. Memang maksud sebab kita terjemahkan penutup begini. Maksudnya kehadiran dia kehadiran dia penamat akhir segala nabi. Bukan menutup nabi yang dulu. Nabi dulu ada, sekarang Rasulullah bersama nabi-nabi dulu. Rasulullah sebut, Ra'aitu Musa hayyun, ra'aitu Musa yusalli fi qabri fi Kasiful Ahmad. Aku melihat Musa sedang bersolat di mana? Di kuburnya di Kasiful Ahmad dekat Palestin. Tempat tu sebut ada macam bongkol tinggi itu warna merah. Makna dengan pasir merah. Di situlah kuburnya. Aku melihat dia sedang solat di kuburnya. Malam Isra Rasulullah bertemu dengan Musa di langit untuk waktu beriman solat kan? Dia bertemu lagi. Sempat dia lagi bersolat dengan para nabi di Masjid Al-Aqsa. Mereka hidup di alam arwah. Dia begitu juga syariat. Biarpun syariat lain ada, Taurat, sebagian Taurat ada, tapi semuanya telah ditamatkan penggunaannya. Tak boleh lagi. Bahkan Allah sendiri cerita dalam Quran, syariat Nabi Yusuf, syariat Nabi Yaqub. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحلي فوجداه كذلك نجزي الظالمين. Maka mereka bertanya, dan Yusuf tanya saudaranya, apa hukuman pada agama kamu orang mencuri? Jadi apa anak-anak Yusuf boleh jawab? Qalu jazauhu man wujida fi rahli fawajadahu. Hukuman kami pada agama kami, sesiapa yang dapat mencuri, dia akan jadi hamba kepada orang dicurinya. Mencuri, orang mencuri duit saya tangkap. Ini syariat Nabi Yaqub. Dia akan jadi hamba kepada saya. Curi duit aku lagi. Sekarang menjadi hamba abdi. Tapi kita tak boleh aman sebab tempoh penggunaan dia telah tamat. Jadi yang mereka itu sebab Allah tak terima. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari selain daripada Islam tak diterima padanya. Wa fil akhir khasirin. Mereka dah buat syariat Taurat, tapi tetap tak diterima.
terima. Jika Rasulullah sebut, "Lau kana Musa hayyan baina adrukum ma halla lahu illa an yattabi'ani." Kalaulah Musa itu hidup di antara kamu, tak boleh dia beramal dengan Taurat lagi. Tidak boleh pada mereka dia terpaksa mengikut aku. Dia kena mengikut aku. Okey. Sebab apa saya sebut benda ni? Sebab inilah terjadinya fahaman ajaran liberal. Bisa dengar tak? Liberal. Semua pluralism. Semua agama sama. Sila faham di sini. Sila faham ayat Quran. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin, antara agama antara Yahudi dengan Nasrani. Sesiapa antara mereka ini man amana billah, dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan hari akhirat dan dia beramal saleh, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, tidak ada takut pada mereka dan mereka tidak bersedih. Mereka mengatakan sebab tersebut oleh saya sebut sini antara ditakuti umat ini munafiqun yujadilu bil Quran. Orang munafik dia gunakan Al-Quran untuk menyesatkan orang lain. Jadi situ Allah sebut orang beriman. Jadi dia kata orang yang beriman Allah sebut. Jadi mereka beriman akhirat, mereka orang soleh masuk syurga. Apa masalahnya? Jadi maksud ayat tadi, mereka boleh putar balik ayat tadi. Allah sebut orang beriman. Kamu orang Islam orang beriman. Orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, asalkan mereka beriman dengan Allah, beriman di akhirat, beramal soleh, mereka semua masuk syurga. Ini pahaman sekarang banyak tersebar di Indonesia sekarang. Mula tersebar di sini. Sebab kebodohan, kejahilan kita puji. Sebab apa? Ayat maksudnya innal ladina amanu. Semua orang beriman itu orang yang beriman dan mereka tidak menjadi munafik. Sebab ramai orang di Madinah waktu itu mereka mengaku beriman tapi mereka munafik. Mereka beriman dan mereka tetap dalam iman dan mereka tidak menjadi murtad selepas kewafatan Rasulullah. Berapa ramai antara semasa Rasulullah hidup mereka beriman, tapi Rasulullah wafat mereka kembali menjadi murtad sehingga diperangi oleh Abu Bakar. Maksudnya itu. Dan orang Yahudi yang beriman tak bagi Yahudi lagi, bagi Islam. Mereka Yahudi tapi mereka beriman, meninggalkan agama Yahudi mereka memeluk Islam. Itu maksudnya. Dalilnya apa? Allah sendiri memberikan wa man yabtaghi ghairal Islam, sesiapa mencari selain daripada Islam dinan sebagai agama falan yuqbal, tidak diterima daripadanya dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jelas sebab kata Quran ini. Subhanallah. Perkataan Quran kalau kita tak faham dia akan membawa masalah. Sebab dia diturunkan dalam bahasa Arab. Contoh, sebab saya pernah jumpa satu terjemahan memang salah. Benda itu kita bukan lagi salah biasa. Salah di segi aqidah. Satu terjemahan dalam surah Al-Anbiya. وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَذَنُّونَ yaitu Nabi Yunus alaihi salam. إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, sewaktu dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan dia marah. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ, maka dia menyangka kami tidak berkuasa atasnya. Dia terjemah begitu. Jumpa terjemahan Quran dia terjemah begitu. Itu salah sisi aqidah. Biarpun itu bahasa Arab, dia kata naqdira ini maksudnya berkuasa. Situ bukan maksudnya berkuasa. Situ maksudnya lan naqdira lan nudhaim, kami tidak akan menghukumnya, tidak akan menyempitkan kehidupannya. Ayatnya, Allah sebut ayat wa man qudira alaihi rizquh, siapa disempitkan rezekinya, iaitu kata qudira. Kalau ustaz-ustaz faham ni. Kalau ustaz-ustaz dia faham. Jadi dia terjemah
dan dia menyangka kami tak berkuasa ke atasnya. Ini kufur. Nabi mana boleh? Kekuasaan Allah boleh Nabi apa? Nabi pertikaikan. Okey, jadi sebab itu kita Quran pada dulu ulama haramkan sama sekali terjemahkan Al-Quran. Ke belakang ni baru mereka benarkan. Sebab mereka kata nak buat macam mana kalau tidak lagi jauh orang pada Al-Quran. Boleh faham sikit, tak pernah faham lah. Tapi setengah dia menjadikan terjemahan Al-Quran itu sebagai panduan. Maknanya dia berpegang betul dengan terjemahan itu masalah. Sebab Al-Quran tak mungkin kita terjemahkan. Sama lah. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari kami menyuruh manusia dengan imamihim, dengan imam mereka. Ada kita terjemah hari itu dipanggil dengan nama mak kita. Sebab itu dikubur. Ya fulan bin fulan, betul tak? Wahai Ahmad binti Fauziyah, bin Fauziyah. Betul tak itu? Sebab dia kata kita mati, nama kita tukar panggil dengan nama bin mak. Sebab mereka berhujah dengan ayat. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari kami seru manusia dengan imam mereka. Ummud, mak tu syarat. Ummud, ummani, imamun. Dia berjamak begitu. Jadi hari kami panggil manusia dengan mak mereka. Ini salah, sebab bukan begitu. Bahasa Arab ummud, ummani, ummahat. Okey. Setengah tu dia kata imam mereka pemimpin mereka. Tapi maksudnya sahih Allah sendiri sebutkan. Wa kullu syai'in akhfaynahu fi imamin mubin, iaitu kitab yang nyata. Okey. Jadi jelaskan soalan tu tentang masalah khatamal anbiya. Okey, maksudnya kita yang jadi masalah faham itu sebab kita terjemahkan sebagai penutup. Kita faham penutup begini. Tak nampak sudah yang dalamnya. Maksud itu dia datang terakhir. Dia datang syariat dia menasahkan syariat yang lain. Tak boleh amal lagi. Syariat Nabi Adam boleh kahwin 2 beradik. Boleh kita kahwin 2 beradik sekarang? Tak kena parang, siap lagi. Dituduh sesat, kufur, kafir, murtad, semua itu dituduh kita. Wa'ayyabillah. Dan memang begitu. Okey, jadi jelas ya? Okey, jadi ada soalan lain. Ini dulu datang. Assalamualaikum Ustaz. Saya tertarik penjelasan Ustaz tadi. Cuma ada satu perkara saya nak tanya. Kita ni Islam ini memang sudah orang katakan future, maju ke hadapan agama Islam. Dan segala-galanya relevan. Saya nak tahu, ada orang bertanya, konsep negara kita ini satu Malaysia, itu politik, satu Malaysia. Ada yang mengatakan kepada saya, Karim dia kata, Islam ini baik, Kristian pun tidak punya jahat yang baik, even tokoh pun begitu juga yang baik, Buddha pun begitu juga baik. Cuma kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Islam dengan Allah dan agama yang lain. Ini dengan negara kita yang berbilang kaum ini. Jadi apa pandangan Ustaz dalam hal ini? Karena beberapa perkara ini ada diajukan. Soalan saya yang kedua, Ustaz, mengenai ini ada hubungannya dengan ilmu fikih. Saya rasa Ustaz ini. Kemudian ada saya bertanya, Allah yang datang ke masjid, kenapa kamu tidak masuk sembahyang? Sedangkan kita sama-sama sembahyang. Waktu saya selalu di sini, dia mengatakan, Ustaz saya tidak sempat. Perkara ini ringan sebenarnya, terutama anak-anak sekolah kita. Dia kata, Ustaz saya ini saya lupa dia mengangkat hadas. Jadi dia nak tahu perbezaan. Cuma saya nak jelaskan. Dia nak tahu perbezaan. Dia terlupa mengangkat hadas mungkin bermimpi, tak boleh sembahyang. Kenapa pula datang haid boleh masuk di masjid? Coba Ustaz beri penjelasan. Mungkin anak-anak kita sini lebih nak tahu lagi. Saya dan terima kasih. Soalan pertama tadi. Okey. Okey, dia kata ingat. Buddha semuanya. Satu kita perlu faham. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat malaikat telah berlalu pada mereka seorang rasul pemberi peringatan. Okey. Yesus the Christ yang orang Kristian dakwah begini.
Dia dilahirkan oleh Yusuf berkahwin dengan Mary, semua ini kan Mary. Yang kita dengar daripada versi mereka. Tapi kita tahu benar itu dusta. Sebab apa? Sebab Allah sendiri ceritakan kedustaan mereka. Sehingga Allah dicabar, "Faman hajjaka fi min ba'di ma ja'aka faqul ta'alu." Allah suruh ajak Nabi. Suruh Nabi ajak mereka berbuahlah kalau mereka dakwah. Itu benar. Jadi Allah sendiri ceritakan kepada kita apa sebenarnya Yesus ataupun Isa ibnu Maryam yang dipegang, yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan yang mereka pegang tu kan, sampai mereka tak salib tu, apa sebenarnya ceritanya? Sebab Quran telah ceritakan versinya sendiri. Surah Ali Imran cerita, surah Maryam cerita. Jadi kita pegang bahawa apa mereka pegang itu adalah salah. Buddha. Tentang Buddha, kita tak pernah Quran tak cerita. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum lam naqsus 'alaik. Sebagian para nabi kami ceritakan kepada kamu, sebagian nabi kami tak ceritakan. Jadi Buddha sendiri, cuba kita tengok cerita dia. Dia mencari kebenaran keluar dari istana dia, akhirnya bertemu cahaya di pokok Bodhi. Cuba tengok cerita Buddha, kata Buddha. Dia bertemu cahaya di pokok Bodhi. Okey. Rasulullah SAW dia keluar daripada kota Mekah, kesibukan keluarga dia mencari, akhirnya dia berjumpa cahaya di Gua Hira. Musa AS balik pada Madian, akhirnya berjumpa cahaya di Tur Sina. Tidakkah ada persamaan di cerita-cerita ini? Boleh faham tak? Jelas kan? Ada persamaan kan? Sebab tu, cuma Allah tak cerita. Kemungkinan Buddha juga seorang Nabi, tapi pengikutnya yang telah selebihkan. Isa memang Nabi, sebab Allah disebut. Jadi kita yakin, macam Buddha ni disebut Allah mengetahui. Tapi ceritanya ada cerita-cerita kenabian. Tapi Isa Allah disebut. Jadi sekarang contoh, apa? Tengok. Okey, dia baik dengan manusia. Buat baik dengan manusia, orang Islam. Tapi masalahnya sekarang, dia baik manusia, tapi dia kurang ajar dengan Allah. Dia baik manusia, tapi dia kurang ajar dengan Allah. تكاد السماوات فطرن من فوقه تكاد السماوات فطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. Takad sama ditafattarna. Langit dengar perkataan ini nak pecah langit. Wa tanshaqqul ard, bumi nak terbelah dengan perkataan ini. Wa takhirul jibalu hadda, gunung ganang nak runtuh. Anda'u lirrahmani walada, kerana mereka mengatakan Tuhan adalah satu perkataan cukup kurang ajar. Kita sekarang sebut kita anak zina, apa perkataan kita? Sebut kita anak zina. Oh ya, anak zina. Apa perkataan kita? Nah, ini tiba-tiba makhluk diciptakan semua suruh beri ibadat. Ini anak dia. Sebab mereka kurang ajar pada Allah. Biarpun dia baik itu baik dengan manusia, tapi kurang ajar dengan Allah. Satu kesilapan kita selalu guna perkataan menghormati agama lain. Kita bukan menghormati agama lain. Quran tak pernah ajar kita menghormati agama lain. Inhum illa kal an'ami bal hum adall. Mereka itu macam binatang ternakan. Bal hum adall. Bahkan mereka itu lebih sesat. Hormatkah disebut itu? Memang itu. Tapi jangan kata depan mereka. Allah sebut hakikat mereka. Kita bukan menghormat, tapi apa, kita membiarkan mereka mengamalkan agama mereka. Sebab petunjuk bukan di tangan kita. Itu silap atau silap. Kita tak menghormati, sebab Islam tak menghormati. Al-Quran pun ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka macam binatang ternakan, kurang ajar dengan Allah. Tapi sebab petunjuk itu kita tak mampu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah liman yasha. Tapi la yanhaakumullah lil muqatil fid din.
Tapi Allah sebut tak larang, Allah tak halang kita berbuat baik dengan mereka, bukan menghormati. Ingat Quran tidak sekali-kali mengajar kita nak menghormati banyak perkataan keluar pada mulut mereka, langit boleh jadi runtuh. Jelas tak? Jadi ini kita kena faham. Sebab kita apa? Bukan masalah satu Malaysia, satu negara. Kita hidup dunia ini 50 tahun apa? Paling lama 50 tahun. Itu pun nak setengah tak lama lah bermati. Kecing marik darah tinggi semua kan. Umur ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Bukan masalah satu Malaysia, satu negara kita bergerak, bukan masalah itu. Masalahnya summa ya'rudu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Kemudian naik pada satu hari, kadarnya apa? Sehari 50,000 tahun. Masalah itu bukan masalah perihal 5 tahun sekali. Masalah kita nak balik pada Allah. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Sehari di sana 50,000 tahun. Allah tak dusta. Untuk apa dia dusta kita? Kita fikir hari itu. Sayang akidah kita sebab kita fikir hari itu. Hidup ni air. Bila mungkin walau ada bilang bukan saya doa. Kita balik ni nak. Sarapan nak setelah pulut mati. Habislah cerita kita. Tapi kita fikir hari yang 50,000 tahun. Sebab tu jangan silap faham dengan akidah ini. Sebab Rasulullah sebut, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min asy-sya'ri wa kunna na'uddu fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-muhlikat. Kamu ini kan mengerjakan amalan-amalan pada kamu benar remeh sangat, tak ada apa. Ini bukan program politik saja, ini kita nak faham hati mereka. Ada fi a'yunikum min asy-sya'ri, kecil lagi daripada bulu roma. Wa kunna, sedangkan pada zaman Rasulullah kami mengirakan perkara ini yang akan menghancurkan kami sama sekali. Hati-hati kita. Okey, itu soalan pertama ya. Okey, yang kedua. Okey, sebab tu saya sebut ulang ya. Allah suruh kita berbuat baik sebab atas dasar kemanusiaan. Walaqad karramna bani Adam, bukan suruh menghormati agama mereka, membiarkan mereka, bukan menghormati. Itu kena faham istilah. Okey, yang kedua, mengapa orang hadas tak boleh masuk masjid? Orang haid boleh masuk. Sebab hadas ni wala junuban illa 'abiri sabil. Allah naskan Al-Quran, orang junub, orang yang berhadas besar tak boleh masuk masjid. Ini benda ni qat'i. Benda ni adalah benda yang qat'i. Orang berhadas sebab dia baru lepas seronok-seronok, makna dia perlu mandi. Sebab orang berhadas ni, sebab dia apa? Waktu itu kita dalam diri kita ada dua sifat. Antara sifat kebinatangan kita, bukan makna kita binatang, makna itu sifat kita, sebab kita nak membiak. Okey, dan sifat minus sifatil bahimiyah wa sifatil malaikiyah. Sebab kita dalam diri kita ada bertanah. Tanah ni apa? Hina. Tanah ni hina. Sebab tu perlu kita busuk tanah bukan tiba-tiba. Ada masin, ada masam, macam-macam lah, ada hanyut, semua ada pada kita tu. Okey, sebab tu. Sebab apa? Sebab benda ni sifat macam binatang juga. Kullu ma fawqa turabi turab. Apa yang atas bumi ini semua di bumi. Macam binatang kita. Binatang sampai usia tertentu dia pula nak mengawal. Manusia begitu. Sampai usia tertentu dia nak mengawal. Sampai usia tertentu dia nak mengawal. Manusia begitu juga. Ada peringkatnya, lemah semangat. Ada peringkatnya, itu semangat betul. Perempuan begitu. Ada peringkatnya subur. Ada peringkat kurang subur. Ada peringkat tak subur. Ada peringkat expired. Begitu. Sebab begitulah. Sebab ini sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Di samping sifat kebinatangan, dia ada sifat kemalaikatan, iaitu ruh kita, sifat ketinggian jiwa kita. Jadi sebab tu, kalau kita apabila bersama isteri, mimpi ni, dia macam lupa diri sudah kan? Dia panggil separuh sedar. Fahamlah tu? Jadi sifat ni kebinatangan. Jadi macam mana nak masjid, sedangkan kita baru saja keluar daripada sifat kebinatangan. Jadi mandi dulu, kembalikan sifat kemalaikan. Kerana masjid itu
mulia. Faham tak? Sedangkan haid ini, orang haid bukan dia macam apa? Hilang sedar dia tak? Alamak haid, dia tak hilang sedar. Dia tak hilang sedar, dia masih lagi sedar. Tahu sudah datang, dia rasa sudah. Okey ya? Jadi sebab tu, haid ini berbeza daripada hadas. Masalah haid, adakah perempuan haid pergi ke masjid? Ini berlaku perbezaan pendapat ulama. Okey. Sebab apa hadis? Kita mazhab Syafi'i mengharamkan perempuan haid masuk masjid sebab ada hadis la uhillu masjidi hadha li haidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjidku ini untuk orang haid dan juga orang junub. Junub istifaq. Tapi hadis ini ada maqal, makna dia tak sahih sangat. Jadi sebab itu sebagian ulama, contohnya Ibnu Hazm Al-Zahiri, dia membenarkan perempuan haid masuk masjid sekiranya tidak ditakuti mencemarkan masjid. Tapi kita pegang perempuan haid pun tak boleh masuk masjid. Ini pendapat mazhab Syafi'i ya, saya sebut ya. Sebab ada ulama fatwa boleh dia kata perempuan haid masuk masjid. Sebab itu bukan fatwa mazhab Syafi'i. Jelas ya? Sebab memang ada perbezaan antara junub dengan haid. Okey. Mari soalan. Jadi kalau ada soalan di depan. Okey, jadi aku qouli ada wa astaghfirullah wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamid, hamdan syakir, hamdan majid ya rabbal alamin. Allahumma al-haqq haqqan warzuqna ittiba'a wal batil batilan warzuqna ijtinaba wa la taj'al multabisan 'alaina fadil waj'al muttaqina imama. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك. اللهم مقلب القلوب صرف كل مطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.